tadi, kalau kita dah berubah, banyakkan belajar daripada mengajar. Belajar, betulkan tajwid, betulkan Quran, baru mengajar. Sharing, no such thing. Upgrade ilmu. Masalah masyarakat kita sekarang, bila dia nak balik kepada agama, dia belajar tu kurang sikit lah. Itu bila kelas-kelas pengajian di surau, di masjid, jarang orang datang. Tapi orang datang semayang, orang kurang nak menuntut ilmu. Tanda orang bertaubat, dia suka belajar agama, suka menuntut ilmu. Saya ada 2-3 makcik lah saya jumpa, kagum betul. Punya minat, yalah dia masa sebelum pencen tak adalah minat sangat agama-agama ni. Dah pencen, insaf, baik. Dia punyalah bagus. Semua rancangan TV agama-agama, tanyalah ustaz. Saya jarang rancangan tanya ustaz yang pagi-pagi tu. Dia boleh menengok, siap buat nota. Ada nota, tunjuk nota. Uish, kata ada orang memang dia nak belajar betul. Itu tanda-tanda dia minat, dia buatnya nota setiap ceramah. Dan tuan-tuan kan melenggang dia datang ceramah, mana ada apa-apa. Ada setengah orang memang dia catat betul. Boleh, dia suka, dia enjoy proses pembelajaran. Jadi upgrade lah ilmu kita ya. Yang kedua kata ulama, kata hadis, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaisa bitaibin. Siapa-siapa yang telah pun bertaubat tetapi ibadatnya volume tak bertambah, belum bertaubat lagi lah. Macam contoh, kita baru-baru ini buat ibadat semayang, tarawih, puasa Ramadan 30 hari. Macam mana tuan-tuan nak tahu Ramadan baru-baru ni Allah sudi terima amalan tuan-tuan? Caranya adalah dengan menengok, adakah lepas Ramadan ibadat makin bertambah? Kalau makin bertambah, Alhamdulillah. Tapi makin turun tak adalah, minta maaf lah, doa panjang umur, jumpa Ramadan tahun depan. Dia ibadat, dia kalau makin naik selepas buat sesuatu, dia panggil sawabun, setiap pembalasan yang baik-baik itu. Bila ada penambahan, itu tandanya amalan diterima. Contoh, orang yang puasa 30 hari Ramadan, masuk Syawal tambah pula puasa 6, itu tanda Ramadan diterima. Jadi kepada yang puasa 6, tahniahlah kita ucapkan. Itu tanda awal ibadat tuan-tuan diterima Allah bulan Ramadan. Tapi yang tak puasa, janganlah sedih. Habis tak terima ke kalau tak puasa? Sebab puasa 6 tetap sunat hukumnya. Tetapi kecenderungan nak puasa itu sangat kuat bagi orang yang tinggi tahap imannya. Orang yang tak minat ibadat, dia tak puasa 6, dia tak minat. Ada orang nak tapi tak sihat, kena gastrik macam-macam. Tak apalah, ada orang memang tak nak betul ibadat puasa 6. Awak tak nak puasa 6? Saya puasa Ramadan pemuju, kata dia. Dia memang tak nak. Orang ni kita tahu dia punya nilai. Sama juga kadang orang tanya, ni musim-musim orang pergi haji ya, KT1 sampai KT5 dah jalan dah. Orang akan tanya, ustaz macam mana kita nak tahu jemaah-jemaah haji ni? Mereka ni mabrur ke, haji yang makbul ke, haji yang tak diterima ke, mardud. Macam mana cara? Dia begini, orang pergi Mekah, kita ukur. Macam mana nak tahu dia punya amalan masa di Mekah tak diterima Allah? Tuan-tuan mau balik umrah, macam mana nak tahu umrah tuan-tuan Allah reject? Mudah saja. Kalau semasa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Itu tak ada. Artinya tak beranak lah kau punya amalan. Macam mana kau di Mekah semayang 5 waktu, balik ke Seremban, elok duduk rumah tadi, makin menurun, patut makin bertambah. Patut balik Mekah jadi imam. Patutnya lah, sepatutnya. Tolak imam sedia ada, biar aku jadi imam. Aku tak ada dosa, kau duduk belakang. Dia ada orang, dia memang berkira bab-bab pahala ni. Sebab dia kata, alah, kalau saya semayang di surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, berapa pahala saya dapat? Saya punya pahala dekat Mekah tak habis makan lagi ustaz. Ada, dia kira macam tu. Tuan-tuan nanti perasan, orang balik haji, ada setengah orang tua-tua, tak tahu ilmu mana dia belajar. Balik berhaji, tak dibolehkan pergi surau masjid selama 40 hari. Punya dah lama. Duduk kat rumah semayang tepi katil. Padahal baru balik haji tu. Saya dulu heran, apa sebab amalan begitu? Rupanya amalan tu dia kata untuk buang sifat tamak. Tamak apa? Tamak pahala. La ilaha illallah. Sebab katanya masa di Mekah Madinah, pahalanya banyak sangat. Memang ya, kalau tuan-tuan, Mekah tak payah ceritalah. Mekah, satu ibadat di Mekah 100,000 pahala. Semua ibadat. Mana kalau tuan-tuan puasa sehari di Mekah sama dengan 100,000 hari puasa. Siapa puasa Ramadan di Mekah,
sama pergi haji dengan Nabi. Pahala dia punyalah besarnya. Betul orang ada duit, untung betul. Dia beli surga dengan duit ni je. Memang tiap-tiap tahun dia pergi. Kita nak pergi umrah pun belum tentu dapat pergi. Dia boleh pergi Ramadan tiap-tiap tahun. Duduk sebulan. Orang ada kemampuan. Itu pahalanya pergi haji sekali dengan Nabi tu. Satu ibadat 100,000. Kalau puasa satu hari sama macam puasa 100,000 hari. Manalah ada orang boleh puasa 100,000 hari? Orang Mekah saja boleh buat. Satu ibadat semayang fardu, satu kali semayang sama macam kita semayang di Malaysia sampai umur 55 tahun. Sebab solat 5 waktu 287 tahun. 5 waktu semayang sehari. Tak tahulah semayang di luar ke, kat pintu 79 ke, kat pintu mana tak tahu. Tapi asal namanya Masjidil Haram, itu semayang tak terkira pahala. Kita kira yang Madinah sudahlah. Tuan-tuan pergi haji, KT awal pergi Madinah dulu. Duduk Madinah 8 hari. Ni tak ada orang ni. Makam Nabi semua tak ada orang. Bolehlah lalu-lalu selfie boleh ni. 8 hari kita duduk Madinah, darab 5 waktu semayang. Darab 27 kali ganda pahala berjemaah. Darab 1000. 1000 ni fadilat Madinah. 8 hari punya job saja kita dapat 1,80,000 pahala. 8 hari. 8 hari pergi ke Madinah, jemaah haji kita sekarang dah jadi jutawan dah. Luar biasa. Tuan-tuan semayang 8 hari di surau kita pada hari ini, 8 hari. 8 darab 5 darab 27 di surau An-Nur ini, tuan-tuan baru dapat 1,080 pahala. Beza ke tak? Beza. Baik tu orang yang balik haji, balik umrah, kalau dia tak pergi surau, dia ada alasan. Kau kenapa tak pergi masjid? Aku yang hari tu makan tak habis. Kalau mati hari esok, Tuhan hutang pula dengan aku, kau tahu? Tapi kita beritahu pada dia orang, kalau kau balik pada satu ibadah makin tak bertambah, tu tanda yang awal tak diterima. Dia mesti ada pertambahan. Itu indikatornya. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal khusama falaisa bita'ibin. Orang yang dah kembali pangkal jalan tapi hati tak berhenti nak bermusuhan, belum diterimalah taubatnya itu. Yang keempat, wa man taba wa laisa yughayyir libasuhu wa zinatuhu falaisa bita'ibin. Orang perempuan khususnya, kalau dia dah berubah, mali pakai jalan, wa laisa yughayyir libasuhu, pakaian tak berubah lagi, wa zinatuhu, perhiasannya tak berubah lagi, maka belumlah diterima perubahan itu. Mesti nampak pada penampilan. Bukan sekadar baik, tapi kelihatan baik. Yang kelima, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa bita'ibin. Orang yang dah berubah tapi belum berubah kawan-kawannya juga belum dianggap berubah. Kecuali tuan-tuan ni label pendakwah macam Abid Liu ke apa, itu kena berkawan dengan orang tak senonoh apa semua, nak betulkan balik. Tapi kalau label-label kita nafsu label nombor 4, tak payah je lah. Kawan dengan dia lebih teruk pada orang tu lagi kita menjadi tu esok. Nak kawan dengan orang ya a'au, kita ni normal. Lalah kita lebih ya a'au daripada ya a'au lagi. Baik, tinggalkan je lah. Serahkan pada orang yang berpengalaman, orang yang reti untuk nak berdakwah. Kita tak berhenti, esok lagi hanyut daripada orang tu esok. Nyah-nyah, cakap nyah-nyah, aletih. Dia punya terpengaruh tu lebih kuat lagi. Lebih baik ditinggalkan. Serahkan pada yang ahli. Tuan-tuan nak dakwah dekat rumah urut, orang pub, budak karaoke, boleh. Takut tuan-tuan karaoke 3 lagu pula gaya. Benda veteran Pok Yeye juga. Yop nyanyi 3 lagu. Baik, tak payah, serahkan pada yang ahli. Jadi elok ditinggalkan untuk nak balik ke markah jalan. Yang kena, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaisa bita'ibin. Orang yang bertaubat tapi akhlak masih buruk, belum lagi dikira bertaubat. Wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaisa bita'ibin. Orang yang dah bertaubat tapi belum sudi untuk lipat tilam tempat dia tidur, ini simbol kurangkan tidurlah, betul banyakkan ibadat. Umur dah meningkat, sudahlah tidur tuan-tuan. Asyik membuta kerja kita ni lah. Tidur lambat, bangun lambat, bila lah nak berubah pergi ke masjid, pergi ke surau. Umur meningkat. Takkan tak puas-puas lagi daripada zaman rumah bujang sampai sekarang, buta, cukup-cukup lah buta. Nak cucu dah tak bangun lagi. Tak bangun, kunci lah jam, berubah. Setiap benda ada perubahan ya. Kunci jam, bangun, datang masjid surau, bersemayang. Tak berani duduk depan, soft belakang pun jadilah. Kalau takut orang tolak jadi imam, ada orang takut tolak jadi imam. Tak apa, datang pakai jersey. Orang tak tolak jadi imam biasanya.
pakai jersey Chevrolet, Liverpool orang biasa, selamat. Jadi siapa nak selamat, pakai jersey. Biasa orang tak tolak. Takut masjid sediakan jubah. Dia sarung kan, nak ikut cerita. Muka macam ustaz, nanti jadi imam. Itu nasib-nasib lah. Datanglah, sebab macam mana pun kena lipat tempat tidur. Itu simbol orang yang dia nak bertaubat lah. Dia kurangkan daripada segi tidur, banyakkan beribadat. Dan yang ke-8 kata Nabi, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bita'ibin. Orang yang dah kembali bangkai jalan tapi masih lagi kekal suka berbohong, itu pun belum bertaubat lagi. Sebab itu kalau tuan-tuan jumpa orang yang asyik menipu kerja siang malam pagi petang, itu belum bertaubat sangat tu. Belum lagi lah.